Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，晚安。 Malam ini kita akan merenungkan satu tema penting yang membicarakan tentang the cost of suffering. 今天我们要思想一个很重要的题目，就是苦难的这个代价。 Tema ini akan membantu kita untuk semakin memahami betapa besarnya kasih Tuhan itu atas setiap orang percaya. 让我们可以经历到，也体会到神的爱对我们这些他所爱的人。 Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa kepadanya. 我们预备我们的心，我们来到神的面前，我们低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur bisa berkumpul di tempat ini pada Rabu malam ini. 今天晚上在礼拜天、礼拜六、礼拜三的时候，我们可以集聚在这个地方。 Kami ingin sama-sama merenungkan betapa besarnya kasih-Mu itu yang diberikan kepada kami. 我们要在这里一起来思想，主你赐给我们的爱是何等的长阔高深。 Ada harga yang sangat mahal untuk menebus kami dari dosa. 因为你要救赎我们，你必须要付上极昂贵的代价。 Dan biarlah kami juga boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. 帮助我们，让我们可以明白主你所要给我们的信息。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们感恩祷告。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara kita buka pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 今天我们所要读的经文是在彼得前书第1章第18节到第19节。 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. 彼得前书第1章第18节到第19节。 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 彼得前书第1章第18节到第19节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚谎的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。 Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya kita tidak akan pernah lupa dengan kemerdekaan negara Indonesia. 我们成为印度尼西亚的公民，我们肯定不会忘记我们印尼的独立。 Karena tanpa kemerdekaan mungkin sampai hari ini kita masih hidup di dalam rasa takut. 因为如果说我们没有独立的话，可能现在我们活在惧怕当中。 Karena tanpa kemerdekaan mungkin sampai hari ini kita masih hidup sebagai para budak. 如果我们的国家没有独立的话，可能我们现在可能是活在一个做奴仆的这个地位上。 Jadi kalau hari ini kita bisa hidup dengan bebas dan tanpa rasa takut, itu semua karena adanya kemerdekaan. 因此，我们今天我们可以活在一个自由的，并且毫无惧怕的生活里面，这完全都因着印度尼西亚已经独立了。 Tapi ada harga yang sangat mahal untuk mewujudkan kemerdekaan ini. 但是我们的国家要独立，有极昂贵的代价必须付出的。 Kalau kita melihat ke dalam sejarah, kita bisa melihat ada banyak pejuang yang meninggal karena melawan Belanda. 在历史上已经记载了，为做这个独立，有许多的人在那里与荷兰政府争斗。 Banyak darah tertumpah karena melawan Belanda pada saat itu. 有许多的血因着跟这个荷兰打仗的时候，流下了许许多多的血。 Tapi berkat perjuangan dan pengorbanan mereka, maka Indonesia akhirnya merdeka. 因此呢，因着他们的这个奋斗，因着他们的流血，我们的国家印度尼西亚最终得着独立了。 Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa manusia itu ada di dalam penjajahan dosa. 弟兄姐妹，我们都知道，我们人类都在这个罪恶的管辖之中。 Fakta bahwa kita punya yang namanya natur dosa itu menandakan bahwa kita berada di bawah penjajahan dosa.
因为我们身上有这个罪的这个规范，这就证明着我们是被罪恶所辖制。 Fakta bahwa kita lebih suka melakukan dosa daripada melakukan kehendak Tuhan, itu tanda kita dijajah oleh dosa. 我们更喜欢去做一些不好的犯罪的行为，比起我们执行主的旨意，这也证明我们是在罪的辖制当中。 Contohnya saja seorang anak kecil. 我们拿一个小孩子做例子， Saya percaya sebagian besar Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian pada malam ini baik secara onsite ataupun secara online pasti sudah mempunyai seorang anak. 我相信每一位在座的弟兄姐妹，或者是在线上参加今天晚上的祷告会的弟兄姐妹，相信大家都有自己的儿女。 Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu tidak akan mendidik atau mengajarkan anak Bapak Ibu untuk berbohong. 我也相信弟兄姐妹肯定没有教导我们的孩子要说谎话。 Tapi kita bisa lihat bahwa anak kecil yang gak pernah diajarkan untuk berbohong tiba-tiba bisa berbohong kepada kita. 但是我们却看到那些我们没有教他说谎话的孩子们，今天他突然跟我们说谎话了。 Itu adalah bukti nyata bahwa kita berada di bawah penjajahan dosa. 这就是证明我们是在罪恶所辖制的这个底下。 Dan penjajahan ini tentu membawa penderitaan atas hidup kita. 这个辖制呢，让我们的生活有许多的痛苦。 Ketika kita dijajah oleh dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. 当我们被罪所辖制的时候，我们跟神的关系被破坏了。 Kita tidak mau lagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. 我们再也不要去相信神所说的话。 Akibatnya kita mulai hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. 因此，我们活在一个随心所欲的这个生活里面， Kita hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. 为了要满足我们的私欲， Dan berakhir dengan malapetaka. 到最后呢，这个灾难就发生了。 Hubungan yang rusak dengan Tuhan akhirnya juga membawa dampak buruk terhadap hubungan kita dengan sesama dan juga dengan alam. 我们与神的关系被破坏，因此也带来了我们跟大自然的这个关系遭到极大的破坏了。 Kita tidak lagi mau mengasihi sesama kita. 我们再也不要就是爱别人， Kita lebih memilih untuk menyakiti sesama kita untuk kepentingan kita sendiri. 因着我们的利益，我们经常伤害了别人。 Dan akhirnya kita punya trust issue dan trauma untuk berelasi dengan sesama kita. 因此，当我们与人来往的时候，我们总是想到是否这个人可以让我们信任。 Hal yang sama juga berlaku terhadap hubungan kita dengan alam. 像这样的状况也发生在我们与自然界的这个关系上。 Kita tidak lagi merawat alam seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan? 我们再也不像神教导我们的去爱护大自然， Sebaliknya kita justru mengeksploitasi alam hanya untuk kepentingan kita sendiri. 我们任意的这个来开发自然，为着我们自己的利益。 Akhirnya alam kita menjadi rusak. 因此，我们的这个自然就遭到了极大的破坏， Terjadi yang namanya pemanasan global. 产生了这个地球的上升，温度的上升， Timbul berbagai virus yang membawa berbagai macam penyakit. 许多的病毒产生了， Dan berbagai macam kerusakan alam lainnya. 并且我们的这个自然环境被严重的破坏了。 Penderitaan akibat penjajahan dosa itu tidak hanya berhenti sampai di sana. 这些的痛苦没有停止在这个地方， Karena puncak penderitaan dari penjajahan dosa adalah momen di mana kita mengalami kematian kekal. 因为最严重的后果就是让我们最终呢就是经历了永远的死亡。 Di dalam kematian kekal, kita terpisah selama-lamanya daripada Allah. 因为在永远的死亡里面，我们与神永远的隔绝了， Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. 因此我们没有机会再悔改。 Kita mau menjerit tolong Tuhan, tidak akan ada pertolongan yang datang. 虽然我们向神呼喊说求神帮助，但是这个帮助却永远不会再来了。
Dan celakanya tidak ada satu manusia pun yang bisa merdeka dari dosa. 最糟糕的就是世界上没有一个人能够凭着自己来从这个罪恶中得着释放。 Perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari dosa. 我们的好的行为也不可能帮助我们，让我们从罪恶的辖制里面得着释放。 Uang kita tidak bisa membeli kebebasan dari penjajahan dosa. 我们的钱也不能够来购买这个释放。 Harta, tahta, dan kuasa kita, semuanya itu tidak bisa membebaskan kita dari 我们 dosa. 的财富、我们的地位、我们的名义也不能够来救赎我们。 Tapi ada satu pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa. 但是有一位能够帮助我们从罪恶中被释放的， Dan kita mengenal pribadi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus 我们 Kristus. 大家都知道，我们也知道这个人就是我们的救主耶稣基督。 Hanya Dia yang mampu membebaskan kita dari dosa. 因为唯有基督，唯有耶稣，才能够让我们从罪的辖制里面得着释放。 Dan tentu Yesus membayar harga yang mahal untuk membebaskan kita dari dosa. 但是因此呢，主耶稣要付上极昂贵的代价来释放我们。 Dan hal ini bisa kita lihat di dalam pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 这一点我们可以从我们刚才所读的彼得前书第1章第18节， Di dalam ayat 18 kita akan menemukan kata ditebus. 因为在18节里面，我们知道有一个字就是得赎。 Kata ditebus ini ditulis dalam bahasa Yunaninya elutrotete yang berasal dari kata lutroo. 这个得赎就是用希腊文来写的，就是 elutrotes， 是从路特演变出来的。 Kata lutro ini memiliki makna untuk membebaskan dengan membayar sejumlah harga yang telah ditentukan. 这个路特的意思呢，就是要付出一定的代价，才能够被得做释放。 Bapak Ibu Saudara, ada alasan khusus kenapa Petrus akhirnya menggunakan kata lutroo. 在这里有一个很特别的这个原因，为什么彼得使用这个路特这个字？ Dan alasan ini dijelaskan dengan baik oleh seorang teolog bernama John MacArthur. 因为神学家叫做 John MacArthur， 他这样说道。 Beliau menuliskan kalimat seperti ini. Bagi orang Yahudi, kata lutroo merupakan istilah teknis untuk uang bayaran yang digunakan demi membeli kembali seorang tawanan perang. 他这样说道，就是所谓的路特，就是作为犹太人，路特是一句技术的术语，为了要救赎一位战犯呢，必须付出那昂贵的代价。 Di sini dengan jelas Petrus memperlihatkan bahwa Yesus itu seperti sedang membeli kita dari tawanan dosa. 在这里，彼得写道，让我们看到主耶稣为着要救赎我们，他把我们买赎回来。 Tapi di ayat 19 kita bisa melihat Petrus menambahkan Yesus itu membeli kita bukan dengan emas dan perak. 但是在第19节里面，我们也看到了主耶稣救赎我们，并不是用金银财宝。 Dan Petrus memang sengaja mengangkat emas dan perak untuk menyadarkan bahwa Yesus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada emas dan perak. 彼得在这里故意用金银财宝来让我们知道，主耶稣就是我们的代价呢，远超过于这些金银财宝，远超于所有的这个价钱。 Yesus membayar kita dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib. 耶稣为我们的罪死在十字架上作为代价。 Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu penuh dengan penderitaan. 亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，主耶稣为我们而死，在十字架上经历了那么许多的这个伤痛。 Dia disalib dalam keadaan yang tubuhnya itu dicabik-cabik. 他带着伤痕累累的身体被钉在十字架上。 Dia disalib dalam keadaan kepalanya itu sedang ditancapkan mahkota berduri. 他的头，人家用这个荆棘的冠冕把它戴上。 Dia disalib dalam keadaan kaki
kaki dan tangannya itu sedang dipaku. 他的手、他的脚被铁钉所钉， Dia disalib di dalam keadaan sulit untuk bernafas. 他在十字架上那么困难的呼吸， Dia disalib dalam keadaan kekurangan darah. 因此他流血过多呢，他因此他身体感到虚弱，被钉在十字架上。 Dengan kata lain, ketika Yesus disalib, dia sedang dibuat mati perlahan. 就是在十字架上，他慢慢的被折磨直到死。 Dia rela menjalankan semua itu, menjalankan penderitaan itu, 他甘愿去做这一切的事情， agar dia bisa menjadi kurban untuk menebus setiap orang percaya dari dosa. 让他可以成为一个赎罪祭，来救赎我们这些信他的人。 Itulah sebabnya kita harus meresponi pengorbanan Yesus dengan satu ucapan syukur. 因此，我们必须回应这个耶稣的牺牲，让我们在他面前非常的感恩。 Dan ucapan syukur yang dimaksudkan di sini bukan hanya soal mempersembahkan pujian buat Tuhan. 在这里，我们所说的感恩，并不是说我们在神的面前我们赞美他。 Ucapan syukur yang dimaksudkan di sini adalah belajar hidup kudus. 我们在这里说的感恩，就是让我们的生活成为圣洁。 Kita harus ingat bahwa Yesus mengorbankan dirinya bukan agar kita bisa hidup seenak jidat sendiri. 我们必须晓得，主耶稣为我们牺牲，不是让我们可以很随心所欲的来生活。 Saat Yesus mengorbankan dirinya, hidup kita itu sudah menjadi milik Dia. 因为当耶稣为我们牺牲的时候，我们的生命就属于他了。 Karena itu ada sebuah pertanyaan yang bisa kita sama-sama refleksikan bersama pada malam ini. 因此有一个问题，今天晚上我们可以思想的， Apakah kita sudah meresponi pengorbanan Yesus itu dengan belajar hidup kudus? 是否我们已经学习生活在圣洁里面来回应耶稣的救赎呢？ Karena kita bisa melihat kenyataannya di lapangan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak banyak orang Kristen meresponi pengorbanan Yesus dengan belajar hidup kudus. 因为在我们生活的这个现实里面，没有多少人他用这样的方法，用圣洁的生活来回应神的救赎。 Banyak orang Kristen itu tahu, sadar Yesus itu membayar kita, membebaskan kita dari dosa dengan mengorbankan dirinya. 有许多的基督徒，他们都晓得耶稣为我们的罪牺牲，并且做了极大的代价。 Tapi masih banyak orang Kristen yang senang untuk hidup di dalam dosa. 但是他们却喜欢最终自乐， Masih senang untuk hidup di dalam keterikatan dengan yang namanya pornografi. 他们那么乐意的来活在这个色情的事上， Masih senang untuk berselingkuh. 并且活在婚外情的事上。 Masih senang untuk menyimpan dendam kepada orang lain. 他们的心中记恨别人， Masih senang untuk bersikap self-righteous atau self-pity. 许多的人自以为意，并且有的自我怜悯 Dan berbagai macam dosa lainnya. 等等的罪过里面。 Apakah kita adalah salah satu daripada orang-orang seperti ini? 是否我们是那么多人其中的一位呢？ Apakah kita adalah salah satu dari orang-orang yang tidak bisa menghargai pengorbanan Yesus atas hidup kita? 是否我们也是在不能够看重耶稣的救赎的其中一位呢？ Apakah kita adalah salah satu dari orang-orang yang berpikir, oh saya bisa hidup sesuai dengan keinginan saya karena Yesus sudah mati untuk saya? 是否我们也这样想？耶稣已经为我们死了，因此呢，我们可以随心所欲的生活呢？ Kalau memang ada di antara kita seperti itu, maka cepat-cepatlah bertobat. 弟兄姐妹，如果在我们当中有这样的人的话，我们今天必须马上悔改。 Bapak Ibu Saudara, the cost of suffering itu mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita dari dosa datang dengan harga yang mahal. 弟兄姐妹，苦难的代价让我们可以知道，这个代价是那么的昂贵。 Kemerdekaan kita dari dosa itu bukan datang dari uang atau kehebatan kita. 我们从罪恶的辖制下面，我们可以得着释放，不是因着我们的金银财宝， Melainkan datang
dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 乃是来自耶稣基督在十字架上牺牲的大爱。 Untuk itu marilah kita meresponi akan pengorbanan Yesus itu, harga yang mahal itu, dengan belajar hidup kudus. 因此，让我们学习怎么样过着一个圣洁的生活，来回应耶稣基督在十字架上所付出的极大的这个价格。 Ingatlah bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, 我们必须知道，我们的生命不再属于自己， melainkan milik Kristus yang sudah menebus kita dari dosa. 乃是属于那已经救赎我们的主耶稣基督。 To God be the glory. Amin. 愿 Mari 荣 kita 耀 berdoa. 归于我们的神。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami sungguh bersyukur untuk perenungan pada malam ini. 我们感谢神主，我们可以这个思想你的话。 Kami menyadari bahwa ada harga yang sangat mahal untuk menebus kami dari dosa. 我们深深的知道，主你已经付出了那极大的代价来救赎我们。 Tuhan maafkan kami kalau seringkali kami tidak menghargai pengorbananmu itu. 主啊，求你赦免我们，如果说我们没有看重主你的牺牲， Ajarkan kami mulai hari ini untuk bisa belajar hidup kudus. 教导我们从今天开始，我们可以过着一个圣洁的生活。 Karena tidak ada cara lain bagi kami untuk membalas kebaikanmu, membalas harga yang mahal itu selain dengan hidup kudus. 因此，除此之外，我们没有其他的方法可以来报答我们你对我们所做的这个救赎的大功。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。